tindakan pagi yang Anda lakukan tanpa berpikir demi kesehatan boleh membawa akibat yang tidak dapat dipulihkan. Sila tonton video ini sampai habis. Bunyi gedebuk yang kuat kedengaran diikuti dengan pintu bilik air yang bergegar. Dalam sekelip mata, suasana tenang di dalam rumah itu hangkur berkecai. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah bunyi ini hanya kedengaran seperti seseorang yang tergelincir dan jatuh? Atau adakah ia kedengaran seperti amaran takdir yang mungkin menimpa ibu bapa kita atau diri kita sendiri? Kisah yang akan saya sampaikan hari ini bukan sekadar kemalangan biasa. Ini adalah rekod yang sangat penting tentang bagaimana tindakan pagi yang kita lakukan tanpa berpikir panjang. Sama ada demi kesehatan atau sekedar tabiat seumur hidup, boleh membawa akibat yang tidak dapat dipulihkan. Di sini ada Puan Salma yang berusia 72 tahun. Puan Salma adalah seorang ibu yang sangat rajin dan tegas, seperti yang sering kita lihat di sekeliling kita. Beliau adalah seorang yang sanggup berkorban apa sahaja demi anak-anaknya, malah sebotol minyak masak pun dirasakan sayang untuk digunakan. Beliau percaya bahwa menahan kesejukan pada musim tengkujuh adalah baik untuk kesehatan, jadi beliau hanya memakai pakaian nipis. Beliau juga berpendapat bahwa tidur lewat pagi hanya untuk orang malas, jadi beliau pasti akan bangun pada pukul 4 pagi setiap hari untuk memulakan harinya. Puan Salma mempunyai satu rahasia kesehatan yang sangat dibanggakannya. Ia adalah mandi air sejuk dan mencuci rambut dengan air sejuk walaupun pada musim hujan yang sejuk. Beliau percaya dengan sepenuh hati bahwa ia akan menyegarkan minda dan melancarkan peredaran darah. Kejadian itu berlaku pada suatu pagi bulan November ketika angin sejuk mula bertiup kencang. Seperti biasa, selepas menunaikan sholat subuh, Puan Salma masuk ke dalam bilik air yang sejuk. Ahli keluarganya menyangka beliau hanya masuk untuk mandi. Namun, tidak lama kemudian, bunyi mengerikan yang saya sebutkan tadi kedengaran. Apabila anak lelakinya yang terkejut membuka pintu bilik air, Puan Salma sudah terbaring di atas lantai jubin yang sejuk dan semakin tidak sadarkan diri. Mulutnya sedikit herot dan tangannya yang tidak bengkak itu sedang menggapai-gapai di udara. Tuan-tuan dan puan-puan, coba fikirkan sejenak. Adakah Puan Salma hanya tergelincir di lantai yang basah? Tidak. Imbasan CT yang diambil sebaik tiba di bilik kecemasan sangat mengejutkan. Dokter memberitahu keluarga, beliau bukan jatuh lalu mencederakan kepalanya. Saluran darah di dalam kepalanya pecah dahulu menyebabkan beliau hilang keseimbangan dan jatuh. Sangat menakutkan, bukan? Ketekunan yang kita percaya menyihatkan. Gaya hidup lasak yang diamalkan seumur hidup akhirnya meletup seperti bom jangka apabila bertemu dengan bulan November, musim yang paling berbahaya. Bagaimana dengan Anda yang sedang menonton video ini? Pernahkah Anda merasa pening semasa bangun dari katil pada waktu pagi kebelakangan ini? Atau adakah leher Anda terasa tegang dan hujung jari Anda kebas selepas terdedah kepada angin sejuk? Jika Anda pernah mengalaminya walaupun sekali, Anda perlu mendengar cerita saya hari ini. Sekarang kita sedang melalui tempo paling berbahaya di mana kemalangan cerebrovaskular paling kerap berlaku dalam setahun. Statistik menunjukkan pesakit stroke meningkat secara mendadak antara akhir November dan awal Desember apabila suhu jatuh mendadak. Di Malaysia, dikatakan seorang daripada 4 orang dewasa akan mengalami stroke sekali seumur hidup. Jadi ini bukan cerita orang lain, tetapi boleh jadi cerita saya atau cerita keluarga saya. Namun apa yang menyedihkan ialah ramai yang mengabaikan tanda bahaya ini dengan menganggap ia hanya faktor usia atau keletihan. Saluran darah dalam badan kita sama seperti pipe air di dalam rumah. Bayangkan pipe air di rumah lama yang dibina 60 atau 70 tahun dahulu. Walaupun luaran nampak elok, bahagian dalamnya sudah berkarat dan menipis. Apa akan jadi jika tekanan panas dikenakan secara tiba-tiba atau ia dibiarkan membeku pada pipe usang itu? Bukankah ia akan meletup tanpa amaran dan menyebabkan banjir? Saluran darah otak kita juga sama. Hari ini, melalui kes Puan Salma, saya, Dr. Mahad Rizal, ingin mendedahkan sepenuhnya bagaimana tabiat pagi yang kita lakukan, tanpa sedar memberi kejutan kepada saluran darah kita yang ibarat pipe air usang. Dan yang paling penting, bagaimana untuk menguruskan pipe ini supaya tidak pecah dan menghabiskan musim sejuk dengan selamat. Saya akan kongsikan rahasia pasti yang saya pelajari sepanjang 20 tahun merawat pesakit di Hospital University.
Kandungan yang akan saya sampaikan bukan teori perubatan yang rumit. Ia adalah panduan tindakan konkret untuk menyelamatkan nyawa yang perlu diperbetulkan mulai pagi esok. Jika Anda menonton video ini sehingga tamat, Anda akan bersedia untuk menghadapi hari tua yang lebih sihat dan cergas, bebas daripada ketakutan stroke. Jika Anda mempunyai ibu bapa yang bangun awal pagi atau Anda sendiri gemar mandi air sejuk, video ini mungkin menjadi talian hayat yang menyelamatkan mereka. Sebelum kita mulakan cerita sebenar, sila tekan butang suka supaya Anda tidak terlepas maklumat penting ini. Perhatian kecil Anda membina Malaysia yang sihat. Baiklah, apa sebenarnya yang berlaku dalam badan Puan Salmah pada pagi itu? Mari kita masuk ke dalam situasi cemas itu sejurus sebelum pipe air usang itu pecah. Sebelum bermula, sila tekan butang suka pada video ini sekali lagi, ia amat bermakna bagi saya. Baiklah, mari kita masuk ke dalam badan Puan Salmah. Apa sebenarnya yang berlaku di dalam saluran darahnya sejurus sebelum kemalangan itu? Ramai yang mungkin berpikir, dia hidup begitu rajin seumur hidupnya, kenapa mesti dia rebah waktu itu? Adakah nasibnya malang? Tuan-tuan dan puan-puan, biar saya berterus terang. Ini bukan soal nasib. Dari sudut perubatan, tindakan Puan Salmah pada pagi itu ibarat mancis yang dinyalakan di gudang senjata. Puan Salmah bangun setiap hari pada pukul 4 pagi. Bangun pada waktu sunyi ketika orang lain masih tidur, pergi sholat, dan berjalan keliling kampung adalah kebanggaan sumur hidupnya. Seperti kata pepatah, siapa cepat dia dapat. Beliau percaya kesehatan juga perlu dijaga dengan rajin. Tetapi tahukah Anda bila masa yang paling ditakuti oleh dokter, yaitu antara pukul 4 pagi hingga sing pagi, waktu Puan Salmah memulakan aktivitinya. Kami memanggil waktu ini sebagai zon masa syaitan. Mengapa? Disinilah rahasia perubatan pertama muncul, yaitu fenomena morning surge. Bunyinya agak sukar difahami, bukan? Biar saya jelaskan dengan mudah. Apabila kita tidur pada waktu malam, badan dan minda berehat sepenuhnya, dan tekanan darah turun mendadak. Ia adalah keadaan paling tenang. Kemudian, sebaik sahaja kita membuka mata pada waktu pagi, otak kita memberi arahan kepada badan. Baiklah, hari yang sibuk seperti medan perang sudah bermula, bersedia untuk bertempur. Pada masa ini, hormon adrenalin merembes keluar dengan banyak untuk mengejutkan badan kita. Apabila hormon ini keluar, jantung mula berdegup kencang dan tekanan darah melonjak, naik sebanyak 10 hingga 20 unit dalam sekelip mata. Ini bukan penyakit, tetapi fenomena semula jadi yang dialami oleh semua orang. Bayangkan menghidupkan enjin kereta lama. Jika Anda menekan pedal minyak sebaik sahaja enjin dihidupkan, bunyi enjin akan menderum kuat, bukan? Badan kita juga memanaskan enjin dan meningkatkan tekanan pada waktu pagi, tetapi masalahnya bermula di sini. Puan Salmah terus mendedahkan dirinya kepada angin luar yang sejuk atau masuk ke bilik air yang dingin dalam keadaan tekanan dalam badannya sudah meningkat tinggi. Disinilah bermulanya tragedi. Bayangkan getah pipe di halaman rumah. Getah pipe di bawah matahari terik musim panas adalah lembut dan tidak mudah pecah walaupun dipijak. Tetapi bagaimana dengan getah pipe yang beku pada musim sejuk? Ia keras dan kaku. Apa akan jadi jika Anda tiba-tiba membuka bilik air dengan tekanan kuat dalam keadaan begitu? Getah pipe yang kaku itu tidak dapat menahan tekanan dan akan pecah pop. Saluran darah kita sama seperti getah pipe ini. Terutamanya udara pagi, bulan November, yang menyentuh badan kita akan membuatkan saluran darah mengecut serta-merta. Sudahlah tekanan darah, tekanan air tinggi karena waktu pagi saluran darah, cape, pula menjadi sempit dan keras karena kesejukan. Di dalam menolak keluar, di luar pula menekan ke dalam, kemana perginya tekanan itu? Saluran darah halus yang menuju ke otak, yang merupakan penyambung paling lemah, tidak dapat menahan tekanan itu, lalu pecah atau tersumbat. Saya banyak bersenam dan sehat, jadi tak apa. Adakah Anda berpikir begitu sekarang? Itu adalah satu kesilapan yang sangat berbahaya. Saluran darah muda berusia 20-an atau 30-an mempunyai keanjalan yang baik seperti getah pipe baru, jadi ia boleh mengembang dengan fleksibel dan bertahan walaupun tekanan darah naik sedikit atau cuaca sejuk. Tetapi bagi mereka yang berusia lebih 60 tahun seperti Puan Salmah, ceritanya berbeza. Saluran darah kita juga menua.
Seperti pipe air lama yang berkarat dan tersumbat dengan kotoran, dinding saluran darah kita juga menebal dan mengeras. Ini dipanggil arteriosklerosis. Walaupun luaran nampak muda dan berotot, usia saluran darah dalam badan tidak boleh ditipu. Saluran darah usang yang hilang keanjalan mudah pecah seperti tembikar walaupun dengan hentakan kecil. Puan Salma tidak tahu fakta ini. Beliau hanya terjun ke dalam kesejukan pagi yang berbahaya setiap hari dengan saluran darah yang usang dan keras, berbekalkan keyakinan bahwa saya sihat seumur hidup saya. Bunyi mengerikan di bilik air pada pagi itu sebenarnya adalah jeritan terakhir saluran darah yang telah didera selama berpuluh-puluh tahun. Coba pikirkan sedalam-dalamnya. Adakah Anda juga sedang menguji saluran darah Anda dengan berkata, lelaki mesti mandi air sejuk atau kena berpeluh walaupun musim sejuk baru namanya bersenam? Ini bukan sekadar masalah sejuk. Ia sama seperti keganasan fisikal terhadap pipe air usang. Malah, Puan Salma mempunyai satu lagi tabiat maut yang merosakkan saluran darah selain senaman subuh ini. Walaupun beliau percaya dengan sepenuh hati bahwa itu adalah rahasia kesehatannya. Dalam bahagian seterusnya, saya akan mendedahkan kebenaran mengejutkan tentang bagaimana pengetahuan umum yang salah yang dipercayai oleh Puan Salma menjadi racun dan mengapa mereka yang mengambil obat lebih berisiko. Mungkin selepas mendengar cerita seterusnya, Anda akan menepuk dahi sambil berkata, "Alamak, rupa-rupanya saya sedang buat perkara bahaya." Jika Anda rasa perlu berhati-hati pada waktu pagi setakat ini, sila tinggalkan komen berhati-hati. Satu komen daripada Anda menjadi isyarat untuk melindungi saluran darah lebih ramai orang. Baiklah, selain udara sejuk subuh, apakah punca sebenar yang menumbangkan Puan Salma? Dari sini ia menjadi sangat penting. Saya akan beritahu kebenaran mengejutkan bahwa tindakan yang ramai orang percaya dilakukan demi kesehatan sebenarnya menjadi racun yang membunuh badan. Puan Salma selalu berkata begini, "Saya tak pernah kena selsema. Tahu tak apa rahasianya? Sebab saya mandi air sejuk setiap pagi." Ya, betul. Orang-orang tua dulu selalu kata mandi air sejuk bagus untuk peredaran darah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, itu cerita zaman muda ketika saluran darah masih kuat. Mari kita bayangkan darah dalam badan kita. Selepas Anda makan daging panggang, lemak akan tertinggal di kuali bukan? Semasa lemak itu panas, ia cair dan mengalir seperti air. Tetapi apa jadi bila api dipadamkan dan ia dibiarkan sejuk? Ia menjadi putih, keras, dan melekit. Darah kita juga begitu. Terutamanya darah sejurus selepas bangun pagi berada dalam keadaan ini. Semasa tidur semalaman, kita kehilangan air dalam badan melalui peluh dan pernafasan. Air keluar tetapi kotoran tinggal, jadi darah berubah menjadi seperti jeli yang melekit. Apa akan jadi jika Puan Salma menyiram air sejuk dalam keadaan ini? Darah yang sedia melekit itu akan membeku serta-merta apabila bertemu dengan kesejukan. Seperti lemak daging beku yang menyombat longkang, darah beku yang melekit akan menyombat saluran darah otak yang sempit. Puan Salma sebenarnya sedang menghasilkan ketulan lemak dalam saluran darahnya setiap pagi atas nama menjaga kesehatan. Di sini ada satu lagi kesilapan yang lebih maut, yaitu obat darah tinggi. 2 bulan sebelum rebah, Puan Salma mendengar dokter berkata tekanan darahnya normal, lalu beliau berhenti mengambil obat pada hari itu juga. Dengar cerita kalau makan obat lama-lama nanti badan jadi lali, bacaan pun tak elok, jadi berhenti sajalah, putusnya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu perkara yang paling kerap saya katakan kepada pesakit di bilik rawatan. Obat darah tinggi bukan penyembuh, tetapi pengawal. Tekanan darah turun selepas makan obat bukan bermakna penyakit sudah sembuh, tetapi kerana obat itu menekan tekanan darah secara paksa. Mari kita ibaratkan ini dengan empangan. Kampung di bahagian bawah selamat kerana empangan besar menahan air sungai. Tetapi apa akan jadi jika pintu air dibuka luas secara tiba-tiba kerana hujan tidak turun? Air yang tertahan akan melimpah keluar serentak dan melanda kampung. Badan kita juga sama. Tekanan darah yang ditekan kuat oleh kesan ubat akan melompat naik seperti spring sebaik sahaja ubat dihentikan. Dalam istilah perubatan, ini dipanggil fenomena lantunan. Tekanan darah akan melonjak lebih tinggi daripada sebelum makan ubat dan memukul dinding saluran darah tanpa belas kasihan. Saluran darah Puan Salma sudah pun mengecut akibat kesejukan subuh dan mandi air sejuk.
Di dalamnya pula mengalir darah yang melekit. Darah bertekanan tinggi yang meletup akibat fenomena lantunan telah merempuh celah sempit itu. Bukankah hasilnya sudah jelas? Pipe air usang itu akhirnya terpaksa pecah. Orang ramai berkata tiba-tiba apabila melihat Puan Salma rebah. Tetapi di mata saya sebagai dokter, ia bukan tiba-tiba. Ia hanyalah hasil daripada masa panjang yang terkumpul di mana darah dibekukan dengan air sejuk setiap pagi dan tekanan darah dibiarkan turun naik dengan menghentikan ubat yang akhirnya meletus pada satu pagi sejuk di bulan November. Adakah sesiapa di antara Anda yang pernah tertinggal makan ubat darah tinggi beberapa hari karena malas atau karena bacaan elok? Atau adakah Anda sedang membasuh muka dengan air sejuk pada hari sejuk untuk menjadi sihat? Jika ya, Anda mesti berhenti sekarang juga. Itu bukan usaha untuk kesehatan, tetapi pertaruhan berbahaya dengan nyawa sendiri sebagai kagaran. Sekarang Anda sudah tahu punca yang tepat, penyelesaiannya juga akan kelihatan. Bukan dengan membuka pipe yang tersumbat, tetapi penting untuk menguruskan pipe supaya tidak beku dari awal, bukan. Dalam bahagian seterusnya, saya akan kongsikan secara terperinci 3 prinsip hangat yang menyelamatkan nyawa yang diamalkan dengan ketat oleh Puan Salmah selepas keluar hospital. Ini tidak memerlukan wang dan tidak susah. Ini adalah kaedah sangat mudah yang boleh Anda ikuti mulai pagi esok. Jika Anda mendengar cerita ini dan berasa insaf, sila tinggalkan komen, saya berjanji. Janji kecil Anda itu akan menjadi langkah pertama menjaga kesehatan. Sangat bertuah kerana Puan Salmah tiba di hospital dalam tempoh masa emas, menjalani pembedahan dan pulih semula. Pada hari beliau keluar hospital, doktor yang merawatnya memegang tangan Puan Salmah dan berpesan supaya menjaga 3 perkara sahaja. Puan Salmah kini menampal 3 prinsip ini di pintu peti sejuk dan mematuhinya seperti kitab suci. 3 prinsip hangat untuk menjaga pipe air usang saya dedahkan kepada Anda sekarang. Pertama ialah hukum masa. Sanaman musim sejuk dilakukan apabila matahari sudah naik tinggi. Puan Salmah kini keluar rumah bukan pada pukul 4 pagi, tetapi antara pukul 10 pagi hingga 2 petang. Petni pun tidak membajak tanah pada waktu subuh apabila tanah beku keras. Mereka membajak apabila matahari naik dan tanah sedikit cair. Badan kita juga sama. Kita perlu bergerak pada waktu ini apabila suhu meningkat dan badan sudah benar-benar terjaga supaya saluran darah menjadi lembut dan tidak pecah. Jika Anda terpaksa keluar awal pagi kerana kerja, sekurang-kurangnya keluarlah 30 minit selepas matahari terbit dan panaskan badan sekukupnya di dalam rumah sebelum keluar. Kedua ialah hukum suhu, iaitu menutup tudung suhu badan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila menjerang air dalam cerek kemana perginya haba jika tudung dibuka, semuanya keluar ke atas bukan? Badan kita juga kehilangan 50% haba melalui kepala dan leher. Tetapi Puan Salmah tidak memakai topi atau scarf kerana rimas. Itu sama seperti membawa cerek yang terbuka tudungnya. Kini, perkara pertama yang Puan Salmah ambil apabila hendak keluar ialah topi, bulu dan scarf. Hanya dengan membalut leher di mana terdapat saluran darah ke otak dan kepala di mana letaknya otak dengan hangat, suhu rasaan akan meningkat 3 hingga 5 darjah. Inilah penebat haba yang paling murah dan pasti untuk menjaga saluran darah. Ketiga ialah hukum kelajuan. Ingatlah pemanasan 3 minit selepas bangun tidur. Jika Anda hidupkan enjin kereta pada musim sejuk dan terus memekut vroom, enjin akan rosak. Ia perlukan masa untuk memanas enjin dalam keadaan pegun. Manusia juga sama. Puan Salmah kini tidak terus bangun apabila membuka mata pada waktu pagi. Beliau menggerak-gerakkan tangan dan kaki di dalam selimut, menggeliat dan melakukan regangan sambil baring selama kira-kira 2 minit. Ini memberi isyarat kepada jantung dan saluran darah yang sedang tidur. Saya nak bangun sekarang. Kemudian, beliau bangun perlahan-lahan, duduk dan minum segelas air suam. Segelas air ini menjadi pelincir terbaik yang mencairkan darah yang melekit semalaman. Hanya 3 minit sehingga turun dari katil. Kelonggaran 3 minit ini menyelamatkan nyawa Anda. Dan ada satu lagi perkara yang mesti Anda lakukan, yaitu memeriksa keadaan pipe air saya dengan mata sendiri.
Puan Salmah baru mengetahui tentang ultrasound karotid selepas rebah kali ini. Ia adalah pemeriksaan untuk melihat berapa banyak kotoran yang tersumbat pada arteri karotid, saluran darah tebal di leher, dan ia tidak sakit serta sangat mudah. Ia, sama seperti tukang pipe, melihat ke dalam pipe dengan endoskop sebelum membersihkan pipe dandang. Jika Anda berusia lebih 60 tahun, sila dapatkan pemeriksaan ini sekali di klinik berdekatan. Jika Anda tahu betapa sempitnya saluran darah Anda boleh bersedia. Akhir sekali, ingatlah satu perkara untuk menghadapi situasi kecemasan. Hukum FAST Puan Salmah terselamat karena anaknya cepat menyadari. F-face, lihat jika muka Herod sebelah. A-arm, lihat jika satu tangan jatuh apabila kedua-dua tangan diangkat ke hadapan. Lihat, jika percakapan tidak jelas, jika salah satu ini tidak normal, jangan berlengah. Hubungi Sign 99. Tiada masa untuk mencucuk jari, mesti terus ke hospital. Puan Salmah kini mandi dengan air swam dan menikmati berjalan kaki pada waktu siang yang cerah dan bukannya bersenam subuh. Pada mulanya, beliau rasa janggal dan rimas untuk mengubah tabiat sumur hidup. Tetapi selepas mengubahnya, beliau mendapati badannya kurang letih dan tidak kena selsema. Beliau sadar bahwa kesehatan sebenar bukan bertahan secara paksa, tetapi bertindak balas secara fleksibel mengikut perubahan badan. Bagaimana? Ia tidak memerlukan uang dan tidak memenatkan. Hanya perlu memberi sedikit perhatian kepada masa dan suhu. Anda boleh mengamalkan 3 hukum yang saya sebutkan hari ini mulai pagi esok, bukan? Jika Anda menonton video ini dan berazam, esok pagi saya mesti minum segelas air, sila tinggalkan komen amalkan. Saya akan menyokong Anda supaya amalan Anda tidak terhenti separuh jalan. Baiklah, mari kita buka halaman terakhir kisah Puan Salmah. Setahun telah berlalu sejak kemalangan itu. Puan Salmah yang saya temui semasa rawatan pesakit luar beberapa hari, lalu telah berubah sama sekali. Dulu, beliau memakai baju nipis, dengan muka kaku sambil mendabik dada. Saya masih muda, tetapi kini beliau masuk ke bilik rawatan dengan topi bulu yang selesa, skaf, dan senyuman yang sangat lembut. Puan Salmah berkata begini kepada saya sambil tersenyum, "Profesor, dulu saya rasa macam saya berperang dengan badan saya. Saya pikir saya kena lawan kesejukan dan lawan usia. Tapi selepas sakit, saya sadar. Kesehatan sebenar bukan melawan badan, tetapi memujuk dan berjalan seiring dengannya. Bukankah itu kata-kata hikmah, tuan-tuan dan puan-puan? Bukan yang kuat yang bertahan, yang fleksibel dan hangat yang bertahan. Ais yang beku keras akan pecah jika dipukul, tetapi air yang mengalir lembut akan menyerap dan mengalirkan sebarang hentakan. Saluran darah kita juga sama. Kandungan yang saya sampaikan hari ini bukan pengetahuan perubatan yang rumit, ia adalah hukum alam. Saya akan ulang sekali lagi 3 perkara penting yang perlu Anda ingat pada musim sejuk ini. Pertama, ubah masa. Elakkan waktu subuh tanpa matahari dan bergeraklah pada waktu siang yang hangat. Saluran darah Anda juga perlukan fotosintesis. Kedua, jaga suhu. Biarkan mandi air, sejuk dan kolam sejuk kekal sebagai kenangan zaman muda. Dan apabila keluar, pastikan tutup tudung suhu badan dengan topi dan skaf. Ketiga, perlahankan kelajuan. Jangan terus bangun sebaik sahaja mata terbuka pada waktu pagi. Ambillah masa 3 menit dan lembutkan darah Anda dengan segelas air suam. Hanya dengan mematuhi 3 perkara ini, Anda boleh melindungi diri daripada stroke, pembunuh senyap yang paling menakutkan. Coba lihat keluar tingkap sekarang. Cuaca semakin sejuk. Tidak lama lagi Desember akan tiba dan kesejukan sebenar akan bermula. Saya berharap Anda yang menonton video hari ini akan menyerupai Puan Salmah yang sekarang, bukan Puan Salmah yang dulu. Tolonglah gunakan kebijaksanaan untuk mendengar isyarat badan Anda dan bukannya berdegil bahwa saya paling tahu badan saya. Adakah Anda mempunyai ibu bapa atau kawan degil yang masih keluar mencari angin subuh sambil berkata mereka sihat? Daripada bercakap 100 kali, lebih baik kongsikan video ini. Hantarkan melalui WhatsApp sekarang juga. Satu gerak jari kecil itu boleh menjadi talian hayat yang menyelamatkan nyawa seseorang. Saya benar-benar berharap musim sejuk Anda kali ini lebih hangat dan selamat daripada bila-bila masa. Sehingga kini, saya Dr. Mohad Rizal, dokter penjaga kesehatan Anda di saluran kesehatan Warga Emas. Terima kasih.